Ya ustazah, dalam satu kajian yang dibuat lama dah tuan-puan, kalau kadang-kadang kita tengok ya segelintir umat Islam susah nak lari daripada penyakit 3L. Bila sebut solat ni adalah 3L. Agak-agak L apa? L apa tuan-puan? L yang pertama lewat. Itu penyakit tu penyakit. Padahal dah diseru dah. Hayya 'alas salah. Marilah solat, marilah solat. Ada satu hari tuan-puan, ustazah, ini cerita lama lah. Ustazah cerita ni sebab waktu tu yang ustazah terasa benda tu. Ustazah ni dalam perjalanan, lepas tu azan asar, jadi terus langsung berhenti kat masjid yang paling dekat. Solat asar, dapat solat asar berjemaah. Solat asar berjemaah, solatlah. Kita makmum lah. Takkan ustazah imam pula kan? Dia kat masjid, ya, ustazah makmum. Solat, rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat. Habis solat je tuan-puan. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Menung ustazah ni. Masuk kereta, cakap dengan anak-anak lelaki ustazah. Ustazah kata apa? Ya Allah nak, senang dan sedapnya solat jemaah. Senang dan sedapnya solat jemaah. Dia kata, kenapa Umi? Anak Ustaz tanya. Tahu tak kenapa Umi kata senang? Sebab kita ikut imam je. Betul tak tuan-puan? Cuba rasa solat zuhur dengan asar tu kan. Ikut je imam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Sami Allah, sami Allah. Allahu Akbar. Tak payah berfikir tuan-puan. Tak payah berfikir. Ikut imam 5 rakaat lah kita. Ya, ikutlah imam. Saya kata apa, ya Allah, senangnya, ringannya solat jadinya bila ikut imam. Saya kata, anak-anak Umi, kenapa yang berat sangat nak pergi sembahyang kat masjid? Senang, settle ibadah kita, settle solat fardu. Allah senangnya. Ya, Umi rasa tadi yang solat asar tu sikit punya senang. Itu terasa tuan-puan. Senang. Kenapa jadi L yang pertama tadi? Lewat. Sentiasa lewat. Tuan-puan, solat ni akan jadi tabiat. Setiap orang ada tabiat tentang solat. Lain-lain. Setiap orang ada tabiat tentang solat. Ustazah naik kereta, 3-4 kereta tuan-puan nak pergi kenduri kahwin rumah kawan. Bertemu dengan jam, semua ada belakalah kat Kuala Lumpur tu. Agak-agak sampai lebih kurang dalam dekat-dekat nak pukul 2 lah kat kenduri kahwin. Rumah kawan lah, kawan karib ya tuan-puan. Kami pergi ramai-ramai. Ya, konvoi ya, beberapa buah kereta. Bila kita pergi kenduri kahwin tuan-puan, bila sampai dekat tempat kenduri tu, apa yang kita fikir? Cik jawab jujur-jujur. Ya, jangan alim sangat pula jawapan tu. Ya. Agak-agak kita dah lah jam, perut dah lapar. Agak-agak apa yang kita fikir? Tahu tak apa, pengantin pun kita tak fikir. Ya, dah kenyang baru cari pengantin. Memang ustazah dengan kawan-kawan tuan-puan, beratur terus, ambil pinggan, nak makan. Tapi ada seorang sahabat ustazah. Ada seorang. Ustazah tengok dia pergi mendekati tuan rumah. Kawan kami lah. Ustaz tengok aja dia. Sebab Ustaz memang dah ada sikit cemburu dengan dia tuan-puan. Kerana tabiat tadi, tabiat solat tadi, ya. Ini mungkin siapa yang dengar YouTube Ustaz dah pernah cerita dah dulu-dulu. Ustaz pun tengok dia sambil-sambil Ustaz beratur kan, ya. Tengok dia cakap-cakap, lepas tu tuan rumah bawa dia masuk dalam rumah. Bila tuan rumah keluar, Ustaz pun tanya dengan kawan ustazah, tadi tu si A tu ke mana? Dia tak makan ke? Oh, dia nak solat dulu, nak tumpang dalam rumah untuk solat zuhur. Tuan-puan, hilang selera makan ustazah. Hilang selera makan ustazah. Sebab apa? Sebab ustazah memang sudah ada cemburu dengan dia. Ini bukan baru tuan-puan. Ustazah dah cemburu lama dah dengan dia. Kenapa Ustazah rasa hilang selera makan? Sebab Ustazah kata macam ni, ya Allah ya Tuhan, istimewanya hubungan dia dengan Engkau ya Allah. Sampai Engkau ingatkan dia untuk bertemu dengan Engkau.
Sedangkan aku ni ingat makan. Ya, ya Allah, cemburunya ya Allah, hilang selera makan. Letak pinggan, Ustazah pun buat olok-olok juga tanya, boleh tak nak semayang juga kat dalam? Ya, bukan kata nak ni, meniru yang baik tuan-puan. Sampai kat dalam jumpa kawan tu, dah prepare, siap dah wuduk dia tuan-puan. Kita baru nak pergi ambil wuduk. Dia kata, ya Allah, dia ni dah selalu diperhatikan. Tabiat solatnya adalah yang awal. Yang awal tuan-puan. Jadi setiap kita ni ada tabiat. Percayalah, kalau sudah membiasakan solat lewat, lewatlah bila-bila. Tengok jam. Pukul berapa? 1.50. Awal lagi ni. Kita tu bercakap sendiri tuan-puan. Awal lagi. Tengok lagi jam. 2.30. Awal lagi. Bukan standard kita 2.30. Lepas tu korang tengok jam 3.55. Mak dah lewat. Dah lewat pula. Yang tadi 2.30 awal lagi. Selalu tak kita macam tu? Selalu. Kenapa? Tabiat solat kita adalah lewat. Sian kat kita. Sian. Kalau nikmat, nak cepat. Kejayaan, nak cepat. Kebahagiaan, nak cepat. Rezeki, nak cepat. Tapi kunci kebahagiaan dan rezeki kita lewatkan. Solat adalah hubungan di antara kita dengan Allah. Untuk kita ingat Allah dengan sebenar-benar ingatan yang banyak. Itu yang pertama. Ya, Masya Allah. Ada orang tuan-puan sampai tanya soalan kat Ustazah. Dia kata, Ustazah, ada orang tu lah, dia cakap. Entah dia kan, ya. Ada orang tu lah, dia kata. Dia semayang Zuhur pukul 4. Asar masuk 4 suku. Dia semayang Zuhur pukul 4 sebab dia nak solat asar pukul 4 suku. Boleh tak Ustazah dia lewatkan Zuhur tu sebab dia nak kembarkan dengan asar? Masya Allah. Tuan-puan, cuba jawab. Boleh ke tak boleh? Bagus ke tak bagus? Boleh tu memang boleh, tapi tidak bagus kecuali orang itu sakit. Kalau sehat, disegerakan solat. Itu adalah di antara amal yang paling dicintai Allah tuan-puan sekalian, iaitu solat pada waktunya. Dengan kita menyegerakan solat tersebut, buat yang sehabis baik, ya, untuk Allah dan kerana Allah. Itu L yang pertama. L yang kedua apa dia tuan-puan? Ni tak tahu ni, takut ada tabiat 3L ni. L yang kedua apa dia? Laju. Dia mengkagumkan dia punya speed. Ya, ini formula apa tak tahulah, F1 ke apa benda. Ya, kita paling je siap dah semayang dia. Cucu pun terkejut. Dah siap ni, kata cucu dia. Yelah, apa nak lama-lama? 4 rakaat. Dia kata, Masya Allah, ya. Laju tuan-puan. Sian kalau kita solat laju-laju. Sian. Sebab kita tidak menikmati ibadah solat itu. Ustazah minta maaf tuan-puan, Ustazah pun bukan baik sangat. Ustazah banyak belajar daripada kesilapan. Cuma ini pengamatan ya tuan-puan, pengamatan. Kadang-kadang kita singgah dekat RNR kan, highway yang ada di Malaysia, ada RNR, ada surau kan tuan-puan. Ustazah bukan sengaja nak pandang orang lain solat tuan-puan. Tapi terpandang kan, ya, ternampak. Memang mengkagumkan kelajuannya. Kagum tuan-puan, sampai Ustazah kadang-kadang cuba baca laju-laju sebab nak bersangka baik dengan orang yang laju sangat semayang. Saya cuba baca Bismillahirrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Itu baca apa benda macam tu? Paling laju yang boleh baca tuan-puan rasanya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu pun lama. Kalau lagi laju daripada tu, Ustaz tak tahu apa bacaan yang kita baca. Kadang-kadang tu Ustaz try buat laju-laju tu sebab nak tengok speed orang yang tengah semayang tu. Ya Allah, lajunya. Laju tuan-puan.
Sedangkan solat ni terlampau indah, terlampau indah. Ada satu petua tuan-puan solat khusyuk Solat khusyuk ni banyak ulama-ulama dah bentang, dah bincang. Ustaz percaya para asatizah di Singapura banyak mengajar tentang solat khusyuk. Semua tu kena diambil kira. Tapi satu je Ustaz nak bagi tambah sikit. Bila kita nak solat khusyuk tuan-puan, apa yang kita baca tu mesti mendarah daging dengan diri kita. Ya, yang kita baca. Ada orang kata, okey, kita kena faham makna. Betul, Ustaz tak menafikan, kena faham makna. Ambil contoh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Makna dia apa? Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pemurah lagi maha pengasih. Betul, kena faham makna. Tapi kadang-kadang tuan-puan, kalau kita tersalah makna, kita akan lama masa dekat cari makna. Contoh, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, syukur bagi Allah. Segala puji bagi Allah. Dia jadi main macam tu. Sebab apa? Belajarnya lain, terjemahnya lain. Kalau tanya ustazah tuan-puan, itu bagus, tapi insya-Allah ada lagi yang lebih bagus. Kami pernah buat training tentang solat tentang aplikasi solat. Memang dibuat latihan sehingga setiap orang boleh membaca Al-Fatihah tanpa perlu menterjemahkan harfan biharfin, terjemah satu-satu, tapi yang perlu adalah merasakan maknanya. Saya bagi contoh tuan-puan. Orang yang dah biasa bercakap dalam bahasa Inggeris, apakah dia perlu terjemah? Dia orang Melayu, tapi dah biasa cakap bahasa Inggeris macam tuan-puan. Bila dia cakap thank you, berlaku tak penterjemahan dalam fikiran dia? Tak berlaku. Yang berlaku tu ustazah, sebab saya tak pandai sangat cakap bahasa Inggeris. Thank you, terima kasih. Thank you, terima kasih, terima kasih. Datang terima kasih tu. Orang yang dah biasa cakap bahasa Inggeris, dia tak terjemah. Dia berfikir dalam bahasa Inggeris. Dia mengigau dalam bahasa Inggeris. Dia marah dalam bahasa Inggeris. Dia nak menyuarakan kasih dalam bahasa Inggeris. Dia tak perlu terjemah. Malah ada sahabat-sahabat ustazah tuan-puan, dia tak ada feel dengan ceramah bahasa Melayu. Tak boleh Ustaz nak salahkan dia, sebab saya tahu dia memang menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa harian dia. Tapi kalau dengar ceramah dalam bahasa Inggeris, baru sampai ke hati dia. Tak boleh salahkan, sebab itu bahasa tu dah jadi jiwa dia. Sama dengan bahasa Arab. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ayat ni nak cakap pasal puji-pujian pada Allah, nak cakap pasal syukur kepada Allah, nak bina kita menjadi orang yang memuji Allah, nak bina kita menjadi orang yang selalu bersyukur kepada Allah. Hanya menyebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin, datangkanlah segala energi untuk menjadi manusia yang bersyukur. Tak payah terjemahkan. Nak terjemah juga boleh, tapi kalau kita dapat merasakan ayat itu Masya Allah, lebih indah solat kita. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terasa ya Allah, syukur aku kurang ya Allah. Ya Allah, aku kurang puji Engkau ya Allah. Itu yang kita rasakan. Ar-Rahmanir Rahim. Terasa kasih sayang Allah. Allah Maha Kasih kat kita. Kerana kasih sayang Allah lah kita berdiri menunaikan salat. Kerana kasih sayang Allah lah kita berada dalam rumah Allah. Terasa. Kalau kita sampai tahap terasa tuan-puan, insya-Allah tidak berlaku salat laju-laju. Ya? Solat tu rasa ya Allah, tak nak keluar rasa daripada ibadah solat. Sedapnya, lazatnya.